Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang berusaha Puan Zarinah binti Salban, Pengetua Sekolah Mudah Hasbaling, yang berusaha Cikgu Makori bin Mat Lazim, Penolong Kanan Pentadbiran, Barisan Penolong Kanan, ya, Cikgu Ismail bin Abdullah, penyaras program, dan rakan-rakan ketua panitia, rakan-rakan guru, ya. Baik, saya rasa untuk ini kita dah tepat jam 2.15. Kita seperti mana yang kita dah janjikan, saya serahkanlah kepada Cikgu Muhammad Ismail bin Abdullah selaku penyaras program dan juga penolong kanan co-curriculum untuk memulakan acara. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Cik Samsul. Okey, yang berusaha Tuan Pengetua, penolong kanan, guru-guru kanan, cikgu semua. Okey, untuk hari ini kita akan mengadakan satu program iaitu pengintegrasian teknologi pendidikan KPM di sekolah. Mana kita akan lebih kepada Padlet. Okey, sebelum saya serah kepada penceramah kita, saya ada beberapa perkara lah. Benda yang kita akan buat ni adalah bersiri. Nanti Cikgu Sam akan terangkan lah benda yang akan bersiri. Jadi ini ialah kita permulaan pertama kita nak memudahkan kurikulum dan juga HAM lah. Jadi bila ada program Padlet ni akan beri kemudahan pada cikgu dan anak-anak murid kita semualah. Dan atas usaha Puan Pengetua yang mengendakkan kita adakan kursus hari ini. Okey, untuk pengetahuan puan-puan juga, kursus program yang kita buat ini juga akan kita jadikan sebagai ladap dan saya telah berbincang dengan Cik Farizam. Sekejap lagi saya akan edarkan Google Form kehadiran dan juga Google Form penilaian kursus. Ada dua, saya akan bagi nanti. Okey, untuk program ini saya akan serah pada Samsul nanti. Tapi sebelum tu saya nak sebut sikit iaitu pasal kita akan adakan kita telah buat pelancaran bulan kemerdekaan. Kita telah buat dalam minggu lepas bersama dengan Tuan Pengetua dan sekejap lagi insyaAllah Cikgu Samsul akan tayangkan video dulu untuk sementara waktu dia akan tayang video dan dia akan teruskan dengan bengkel dia lah. Okey, dalam bulan kemerdekaan ini unit co-curriculum dan juga dengan kerjasama Guru Kanan Kemanusiaan. Selamat datang Guru Kanan Kemanusiaan baru kita, Cikgu Ahmad Zain. Kita telah bincang dengan Pengetua. Kita ada lima aktiviti lah untuk pelajar-pelajar dan insyaAllah Cikgu Samsul sedang berusaha untuk dapatkan 2 untuk dijadikan sebagai peringkat daerah bagi pengisian PAJSK kita. Okay. Aktiviti yang Cikgu Samsul dah buat memang cantik lah. Aktiviti tu ada 5-6 dan kita akhiri dengan penutup kita nanti dengan bacaan Yasin, iaitu kita akan serah kepada Ustaz Fauzi kot yang tu. Okey, saya rasa saya tak nak bercakap panjang sebab kita nak lebihkan, sebab kita ada 2 slot hari ini, iaitu slot pertama Cikgu Samsul akan buat bengkel membina aplikasi Padlet untuk pengurusan kurikulum dan co-curriculum, dan ada satu lagi ialah pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 oleh Puan Pengetua kita, Puan Zarinah. Okey, jadi saya tak nak cakap panjang sangat. Jadi saya dengan ini serahkan kepada Cikgu Samsul untuk tayangkan dulu pelancaran bulan kemerdekaan. Boleh Cikgu Samsul? Ya, terima kasih Cikgu Muhammad. Penyaras program.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Disentuh oleh Ibu Ma'in tadi. Jadi saya nak share dulu untuk pengetahuan cikgu semua. Inilah antara program yang kita rancang dan ada sebahagiannya telah dilaksanakan, dan saya juga nantinya dah sediakan satu center, iaitu di Padlet tu kita masukkan semua program ni, dan penyertaan kita akan gunakan di situlah nanti one stop center kita nanti. Inilah juga ni antara yang ini program yang ni telah kita rancang. Boleh nampak ya cikgu nah. Dan ikut adalah ya, kita ada pertandingan melukis poster, kita ada pertandingan video pendek. Ini nanti mungkin akan bermula selepas Cikgu Karim melaksanakan program ni lah ya, melancarkan program kursus video. Kita terus praktekkan dalam pertandingan video pendek ini. Kemudian kita ada TikTok, yang ini akan dikelolakan oleh di bawah Panitia Pendidikan Islam. Terima kasih Ustazah Sofia. Kemudian kita juga ada kuis kemerdekaan, yang ni yang kita akan buat joint venture di peringkat daerah dengan PPD, yang kita akan libatkan sekolah-sekolah lain ya. Jadi penyertaan di sini nanti secara automatik pelajar yang terlibat dia akan masuk dalam penyertaan daerah lah. Kemudian kita ada pertandingan lagu patriotik ya, ni nanti yang akan disahkan kepada Panitia Pendidikan Muzik ya, Cikgu Azmi Saleh. Kemudian kita ada pertandingan lisensi dan ulasan buku. Ini usaha sama kita bersama Pusat Sumber ya, unit Pusat Sumber Sekolah ya. Puan Eli, terima kasih kerana bersedia untuk join sekali dalam program kita. Dan kita juga ada ya, nantinya kita akan masukkan semua program kita dalam YouTube channel ni seperti yang dihasratkan oleh Puan Pengetua, supaya kita mewawarkan program-program kita kepada pihak luar sebagai kolaborasi nak menunjukkan lah ya program-program sekolah kita ya, promosi program kita di pihak luar. Itulah ya antara program yang akan dilaksanakan. Saya mohon juga kerja-kerja sama cikgu nantinya untuk mengawarkan kepada pelajar supaya sama-sama memeriahkan, dan setiap penyertaan kita akan generate ya, terus dapat sijil. Maknanya samalah seperti program selepas ni, semua program-program kita pelajar apa saja kita lepas mereka daftar, mereka akan terus dapat sijil secara digital. Itu berkaitan dengan berkaitan dengan sambutan bulan kemerdekaan. Seperti yang dinyatakan Cik Mak tadi, saya nak bagi sikit juga sebelum kita bermula dengan Padlet. Kita akan mengadakan acara kemuncak sebenarnya Cik Mak 31 Ogos, di mana
kita akan bekerjasama dengan, sebenarnya itu di bawah Panitia Pendidikan Islam, ya. Ni Puan Sofia akan, Ustazah Sofia akan mengenai bersama dengan Ustazah Yusni dan juga saya rasa kepakaran, ya. Tentunya Ustaz Fauzi, kita akan mengadakan majlis bacaan Yasin dan kemudian inilah pelancaran, ya, kemuncak bulan kemerdekaan yang mana mungkin bukan mungkin, ya, pengetua akan menyampaikan ucapan pelancaran kemuncak kemerdekaan. Begitu juga kita akan buat persembahan, ya. Ada beberapa pertandingan yang telah dijalankan, jadi nanti kita akan inilah pamerkanlah, ya, secara digital. Dan yang ini juga kita akan melibatkan waris, ya. Kita akan melibatkan komuniti sekolah lah nanti, pelajar, waris dan juga guru-guru. Saya rasa itu sajalah sedikit berkaitan dengan pelancaran sambutan bulan kemerdekaan kita. Sekali lagi terima kasih kepada Cikgu Harim. Video tu sangat cantik sehingga saya rasakan macam sekolah kita tu cantik baru. Terima kasih. Saya mengharapkan cikgu-cikgu bersedia dengan laptop ataupun sebenarnya handphone pun boleh. Sebenarnya kita menjana Padlet ni kita boleh juga menggunakan handphone, ya. Saya rasa sebelum tu saya nak maklumkan kepada cikgu, saya rasa mungkin saya bukan arif, ya, berkaitan dengan Padlet. Saya rasa ramai juga cikgu-cikgu yang cuma yang arif, yang ahli-ahli IT, ya, dah terbiasa menggunakan. Saya rasa tool ni dah pun cikgu gunakan, ya. Jadi saya cuma berkongsi kalau nantinya ada penambahan, cikgu dah lebih advance, cikgu boleh share supaya rakan-rakan guru yang lain boleh sama-sama, ya, berkongsi ilmu dan memanfaatkan kaedah ini. Dan saya rasa kaedah ini sangat sesuai untuk kita laksanakan dalam norma baru ni, dalam pelaksanaan PDPR ini. Jadi kita rasakan kita bukan tools untuk menarik minat pelajar yang menyertai aktiviti dalam PDPR kita. Jadi Padlet ni adalah salah satu. Dan kemudiannya sebenarnya cikgu, dari Padlet ni nanti kita boleh menggabung jalinkan, ya, beberapa lagi aplikasi-aplikasi yang lain yang sebenarnya dah tersedia ada dalam delima KPM yang kita yang sebenarnya kita semua dah ada akaun delima, dan dalam delima tu kita tengok banyak sekali, ya, fasiliti-fasiliti yang dah dibekalkan dan kita tinggal explore satu persatu. Dan nantinya cikgu boleh inilah gabung jalinkanlah, ya, aplikasi-aplikasi itu dalam Padlet dan sebagainya, ya. Itu yang saya nak share pada hari ini. Jadi sebelum tu suara saya jelas tak? Jelas insya-Allah. Terima kasih. Saya takut sebab saya tak menggunakan ni, saya tak gunakan mic. Jadi saya terus ini saja. Okey. So kita ini dari hasrat Tuan Pengetua. Sebelum saya nak jelaskan dulu, terima kasih Tuan Pengetua yang memberi cadangan yang sangat bernas buat kami. Jadi itulah kita nak mengaplikasikan perintegrasian teknologi pendidikan, ya, yang sebenarnya dah diwar-warkan oleh KPM dah sekian lama, dan di mana dia telah menyediakan satu pangkalan untuk kita yang dikenali sebagai portal delima, ya, delima KPM, yang kita kena explore sebenarnya. Banyak sekali kemudahan di situ, ya. Dan kemudian dari bagaimana dari kemudahan yang diberikan ini, kita boleh membina satu aktiviti untuk kurikulum dan juga co-kurikulum. Nanti kita boleh gabung jalinkan nanti ini untuk kita mendekatkan dengan pelajar. Walaupun kita sekarang berjauh, kita duduk di alam maya dengan pelajar-pelajar kita, tapi sebenarnya aplikasi ini akan membantukan kita untuk mendekati pelajar-pelajar kita, dan pelajar-pelajar kita mudah menerima dan melaksanakan apa yang kita hasratkan kepada mereka lah, ya. Jadi hari ini kita nak menggunakan satu dululah, ya, aplikasi Padlet, dan nanti mungkin kita akan berkongsi dengan yang lain-lain. Mungkin juga nantinya bukan saya saja, mungkin ada cikgu-cikgu lain yang mempunyai kepakaran, mereka boleh
membuat satu sesi yang lain dan kita sama-sama berkongsi nantinya, dan akhirnya kita menjadi guru yang sangat inovatif. Saya rasa ini salah satu ni guru inovatif, dan juga pelajar-pelajar kita menjadi pelajar-pelajar yang sangat interaktif lah, sangat aktif dalam pembelajaran. Okey. Baik. Seterusnya sebelum mula saya ni kutip satu peribahasa ya. Ini sebenarnya ungkapan daripada bahasa Jawa. Sebab saya ni sebenarnya ahli dalam, bukan ahli lah, saya ni pengajian saya dalam sejarah Indonesia, jadi saya kutip satu ini kalau slang Jawa ni dipanggil bunyi dia macam ni ya. Urip kang utama mentening kang sempurna. jadi dia tu ya, urip kang utama mentening kang sempurna. Jadi artinya selama kita hidup, kita melakukan perbuatan baik, maka kita akan menemukan kebahagiaan dalam kehidupan selanjutnya. Jadi kita anggap ni satu perkongsian yang baik supaya memberi kebahagiaan buat kita lah ya. Dia cikgu seronok, nanti dapat tos, kita boleh mengajar dengan gembira, dan kita yang mempunyai ilmu juga seronok kerana ilmu kita dimanfaatkan oleh rakan-rakan yang lain ya. Jadi saya rasa peribahasa Jawa ni sangat sesuai lah dengan aktiviti yang kita buat pada hari ini ya. Baik, ini langkah sebelum kita pergi ke aplikasi langsung, saya bagi dulu gambaran. Yang pertama, langkah pertama ni jelas tak cikgu? Saya tak apalah ni ya. Ini Google. Ni cikgu kena bersedia dengan masuk ke laman Google. Kemudian dari Google itu kita akan pergi ke akaun Delima KPM. Kita type pergi ke Delima KPM. Nanti langkah ni kita akan buat secara ni lah ya, perhati ya. Dan kemudian kita buka di Delima. Ya, kita akan jumpa sini nantinya. Ya, di akaun Delima kita akan tengok ada log masuk ya. Jadi cikgu boleh log dan kemudian cikgu masuk dengan akaun cikgu lah, akaun Delima yang saya rasa semua cikgu kita ada, akaun Delima kita. Kemudian nantinya cikgu akan jumpa ya, dia punya menu utama. Jadi kita ada di situ ada murid ya, dia ada pelajar ya, ada guru dan sebagainya ya. Nanti kita tengok dalam tu. Dan kemudian kita akan nampaklah tools dia ya. Di sini ada macam-macam sebenarnya. Tapi hari ini kita nak melihat kepada tools yang ke langkah yang ke-8, iaitu aplikasi. Ya, kita akan pergi ke aplikasi yang untuk melaksanakan inilah pembinaan ini, dan dalam aplikasi itu nanti kita akan jumpa Padlet. Selain itu ada lagi ya kohort yang ini sebenarnya nanti kita akan explore satu persatu lah dalam siri-siri yang lain, bagaimana dalam ni nanti kita boleh share yang ni masuk ya, kita kongsikan semua ni dalam Padlet kita untuk jadikan pelbagai kaedah ataupun aktiviti untuk melaksanakan proses PDC inilah proses pengajaran pembelajaran kita. Okey. Kemudian inilah ya benda-benda yang cikgu kena take note lah important. Cikgu mempunyai akaun MOE saya rasa semua dah ada, kita tak ada masalah. Kemudian apa yang nak buat, kita gunakan pangkalan Google ya. Kemudian yang remember ni cikgu kena ingat lah login ke Delima, cikgu kena ingat lah cikgu punya cikgu mesti tahu yang ni kita kena hafal lah dalam kepala kita punya akaun Delima kita tu ya, akaun sebab di situ guna ada G test 77 kadang-kadang dia ni cikgu kena, tapi cikgu kenalah simpanlah di mana-mana dan cikgu akan selalu ingat. Kemudian kita pergi ke Word kita, ialah kita klik nantinya ke aplikasi Padlet ya. Okey cikgu. Okey ni Google Delima Padlet. So inilah kaedah yang kita nak gunakan pada hari ini. Okey, inilah ya. Ini jadual pembelajaran kita pada dari tadi, dari apa yang kita dah hasilkan tadi. Perancangan ni, kalau cikgu bahasa marah saya ni ada kesalahan perancangan aktiviti pengajaran pelajaran. So cikgu tengoklah sini kita hari apa kita nak gunakan inilah sebagai kita para guru ni dah terbiasa dah dengan ini ya. Okey cikgu, terima kasih. Nanti kita inilah sambung dengan Q&A selepas kita ni lah. Okey, ni lah ya paparan Padlet yang telah kita bina nanti yang cikgu dah bina ya. Okey.
Kalau cikgu tengok di sini, saya boleh share dulu. Inilah nantinya yang akan kalau bila dah kita tahsil cikgu ya. Ini yang dimaksudkan dengan account Padlet. Ya. Ni dia. Ni kalau kita dah hasil lah, yang kita dah hasil. Dalam ni saya gabung ke, cikgu boleh gabungkan. Sebab katakan, okey program kalau untuk PDP, okey ini program gempur pelajar SPM saya. Yang ini program, ini juga untuk program pelajar galus saya. Ya, saya ada beberapa tools di sini, nanti saya akan tunjukkan kepada cikgu. Kemudian ini untuk aktiviti core curriculum, kelab tenis, ya, semua saya dah masukkan di sini. Nanti saya akan tunjukkan cikgu ya. Untuk ini untuk melansang cikgu lah, untuk melihat cikgu tengok bagaimana apa nama yang cikgu tengok ya di sini ya, apa saja yang berkaitan dengan aktiviti tenis ada di sini. Okey, inilah cikgu ya, nanti saya akan tunjuk. Okey cikgu, pertama saya harap cikgu buka Google, cikgu pergi ke Google Chrome dan cikgu buka apa namanya cikgu punya Google ketingkap Google. Dan kemudian cikgu yang first langkah awal biasanya kita akan ni lah, type lah, kita nak pergi ke D5 kan. Kita nak buka akaun ni menggunakan D5, so kita pergi ke lah D5. Okay. D5 KPM, cikgu klik D5 KPM. Okay. So kita akan ada arahan untuk login. Ya. Cikgu kalau saya laju, cikgu tolong ni lah, cikgu tolong holdkan saya lah, saya akan ulang balik takut saya tercepat. Okey, cikgu login. Okey, bila login dia akan keluar ni cikgu kan, dia akan keluar ada 5, kemudian kita ada log masuk. So cikgu klik log masuk. Okey, cikgu boleh ikut ke sekarang cikgu? Cikgu Syamsul. Boleh tak? Cikgu boleh tak tunjuk sebab tak nampak yang Cikgu Syamsul buat apa. Okey. Jadi cikgu pergi ke akaun. Kalau tengok sini kita dah memang kalau kita log tu kita dah ada dah ni ya. Kita ada dah akaun. So, cikgu log dengan akaun D5 cikgu ya. Kita akaun D5 biasanya kita ada G66 apa tu MOE. Ya, cikgu log masuk. Ya. Automatik ya cikgu, bila cikgu log masuk dengan akaun D5 dia akan keluar ada murid, ada guru dan ada sekolah. Ini tu pentadbir kalau sekolah Tapi kita ambil cikgu klik ke briefcase tu guru. Ya. So dia akan keluar. Ya. Dalam tertingkap cikgu dia akan keluar banyak ni ya. Dia ada aduan hubungi ni banyak kalau dan di sini ya cikgu boleh tengok ya, ada pembelajaran digital, notifikasi, buku teks ni kalau siapa kalau cikgu tak ada buku teks semua ada cikgu di sini. Buku teks kemudian ada aktiviti ni quiz saja cikgu. Macam-macam kita boleh explore nantinya untuk jadikan bahan kita. Okey. Abaikan itu. Hari ni kita nak fokus bagaimana kita nak aplikasi. Maknanya kita nak tools untuk membina pembelajaran kita. So cikgu pergi ke yang nombor 5, aplikasi. Cikgu klik aplikasi. Jadi bila cikgu klik aplikasi, cikgu akan tengok ada banyak tu ya. Ada Padlet, yang first Padlet ada blank space. Ini kalau kita nak buat ni lah. Quizzes nanti saya boleh tunjukkan cikgu juga ada yang ni ada 8 puzzles, ada plinkers, ada macam-macam juga ni quizzes. Yang quizzes ni saya ingat cikgu dah popular. Kemudian ada Kahoot Kahoot ni juga menarik cikgu ya. Nantinya saya akan kongsikan juga dengan cikgu. Daripada Tinkercad dan sebagainya banyak cikgu. So hari ni kita nak pergi yang pertama dulu sebab ini ke Padlet. Kita terus pergi cikgu tekan Padlet. Ni sekarang kita nak membina akaun. Bagi cikgu yang dah ada, tak ada masalah.
saya rasa boleh langsunglah nanti pada step yang saya akan ini. Okey, bila dah ni cikgu klik Padlet, dia akan keluar ni cikgu. Install dengan app dia, kita sign up. Ya, cikgu sebab kita ni pertama kali ni kita nak masuk, kita daftar dulu. So cikgu klik sign up. Ya. Bila sign up, cikgu login, ni ada banyak lah ya, tapi kita login menggunakan Google kita lah ya, akaun Google kita, sebab akaun MOE kita kena masukkan lagi. So cikgu ambil yang ni saya, cikgu jangan tengok yang lain. Cikgu pergi terus ke sign in with Google. Okay, kalau cikgu tengok di sini nanti ya, saya rasa cikgu dah ada akaun cikgu, kan? Cikgu klik akaun cikgu, akaun MOE edu.my cikgu tu, cikgu yang tadi kita masuk juga, yang tadi kan masa kita nak masuk awal ke D5, kita dah ada. Okay, cikgu klik balik. Sebab ini kita nak register lagi untuk akaun Padlet. Okay, dia akan ada banyak cikgu ya. Yang ni berbayar, kita tak mau yang berbayar ya. Cikgu ambil yang basic ni. Basic ni kita ada 3 Padlet nantinya. Nanti cikgu dah advance, cikgu dah mahir, barulah cikgu pergi nak banyak lagi cikgu ambil pro, tapi cikgu guna bayar lah ya. Kita ada dia punya yuran ya, penggunaan dia. Tapi ni unlimited, cikgu boleh buat berapa banyak ya. Okey, kita ambil yang basic. Cikgu ambil yang basic free, cikgu klik situ continue. Okey. Then welcome to Padlet, you are on a basic membership. Macam mana cikgu dah berjaya membuka akaun Padlet cikgu, dan kita let's go. Okay, kita dah dapat lah ke paparan yang ini. Ya cikgu? Cikgu dah dapat dah cikgu punya apa dia kita panggil akaun Padlet cikgu. So sekarang kita macam mana kita nak menjana? Macam mana kita nak buat? Kita dah ada dah, kita dah sampai ke rumah, kita dah dapat, dan sekarang kita nak menjana untuk program. Tapi sebelum tu cikgu dah ada lah apa yang cikgu nak muatkan. Okey, cikgu untuk yang ini. Okey cikgu, sekarang cikgu dah sampai sini. Ini saya dah ada cikgu. Cikgu cuma ada satu ni tadi ya. Dan cikgu boleh buat bina 3 lagi. Saya ni sebab akaun saya ni saya dah bayar. Saya memang pengguna tegar. Jadi saya dah buat boleh banyak saya ni unlimited lah sebab saya menggunakan yang pro tadi. Jadi cikgu ada satu ni. Jadi cikgu nak bina yang baru. Cikgu pergi ke make Padlet. Cikgu tekan plus di sini. Ni ada cikgu. Ini kalau nantinya cikgu semua dah bina, kita boleh bina jaringan. Kita boleh share. Cikgu semua jadi member, jadi kita boleh sharing lah. Okey. Yang lain kita akan tengok lah. Kita ambil ni dulu. Okay, kita bina make Padlet. Okey. Ini tertingkat awal lah. Ini adalah sebenarnya banyaklah ya cikgu ya. Tertingkap yang diberi kepada kita sebenarnya. Ini apa namanya, kita punya ni lah. Kita boleh pilih lah yang mana yang cikgu nak buat. Cikgu dah mahir. Tapi hari ni saya nak ajar yang mudah dulu untuk cikgu. Kita gunakan yang wall. Ambil yang wall. Tapi nanti cikgu dah mahir, cikgu dah explore, cikgu bolehlah guna yang lain, yang stream, grid, shell. Yang ni nanti kalau untuk buat pertandingan dan sebagainya, cikgu boleh gunakan yang ni. Tapi saya nak tunjukkan yang ni lah yang basic. Kita gunakan wall. Cikgu klik wall. Baik, cikgu tengok di sebelah kanan cikgu. So dia ada di sini ni bagaimana kita nak membina ni, yang inilah kita punya center kita untuk tajuk katakanlah saya sejarah kalau cikgu apa namanya, ini yang kita nak menarik minat pelajar tu, ataupun fokus pelajar tu, ataupun fokus aktiviti. Kalau koko kita guna kelab tenis ke kalau untuk PDPR mungkin cikgu sejarah, kalau katakan saya contoh sejarah tingkatan 5 atau apa, cikgu buatlah. Kalau sejarah tingkatan 1, pendidikan Islam, ataupun cikgu nak buat spesifik kelas itu sahaja pun boleh. So saya ambil lah contohlah, saya ambil di sini, saya buat sejarah tingkatan KSSM, tingkatan 5 untuk So, description cikgu ni maknanya apa dia yang cikgu nak bagi budak tu enjoy.
Ni kan, apa tujuan cikgu membina tu? Apa? Kalau kata fokus katakanlah saya tadi sebut term 5 tu term 4. Term 5 katakan. So apa? Kalau gerak gempur, cikgu kata aktiviti gerak gempur, cikgu buatlah kelas gerak gempur. Kalau cikgu kata kalau aktiviti PDPR, cikgu taklah kelas PDPR. Cikgu terserahlah kalau katakan saya sekarang yang ini saya nak buat untuk kelas PDPR. Kan contohlah sebab besar semua tak? PDPR. Okey, dan tugasan harian. Okey. Ini ikon. Ya, cikgu boleh pilih apa saja ikon yang berkaitan dengan ini ikon ni kadang-kadang nak menarik minat pelajar cikgu. Cikgu boleh gunakan kalau cikgu ada dalam ni tapi nanti cikgu boleh inilah ya, ni kalau kita nak ambil ikon yang kita dah ada gelambang kelas apa sebagainya cikgu boleh ambil. Tapi untuk hari ni cikgu saya nak ajar cikgu menggunakan yang ada dalam saya lah. Saya nak ambil yang paling inilah yang ada hubung kait lah dengan PDPR kita. Kalau aktiviti koko kita boleh ambil lah sini banyak kan. Kita boleh ni cikgu boleh explore nantinya. Sebab saya nak ambil okey. Sebab ini PDPR kita nak belajar hantar ni saya takkan post box ini kita anggap okey post box. Okey cikgu klik sana balik. Yang ke ni cikgu abaikan wallpaper ni. Cikgu pilih apa ni wallpaper kita ni. Cikgu nak ubah ya, ada gambar, ada yang warna sahaja, ada warna yang pelbagai. Ini nak bagi pelajar menarik. Kadang-kadang ini memainkan peranan juga cikgu ya. Kita nak membina, kita nak bagi pelajar menarik dengan apa wall kita ya. Boleh pilih gambar, cikgu pilih ataupun cikgu import dari luar. Tapi katakan sekarang kita nak ambil yang inilah ya, yang ekstrak boleh, terserah cikgu ya. Okey, saya nak menarik, saya ambil gambar ni ya. Saya buat okey, contohlah cikgu boleh pilih lah nanti cikgu ya. Tak ada apa, cikgu dah pilih, okey terus. Ini font ni tulisan cikgu. Cikgu boleh pilih lah tulisan mana kalau cikgu tengok di sini ya. Tulisan-tulisan yang ni terserah cikgu lah ya, di mana minat cikgu ni sebab kita nak interact. Okey saya ambil yang ni. Okey ini tak perlu. Okey yang ni first last ni maknanya setiap satu yang baru nantinya dia akan duduk di atas cikgu. Jadi kalau cikgu bagi tugasan berubah, ada yang baru dia akan naik atas, ada yang dia duduk di atas ya. So cikgu tak biar first di sini ya. Komen ni maknanya nantinya dalam tugasan tu cikgu boleh meletakkan komen dia, ada ni ya. Nantinya dalam bila dah siap nanti boleh ni sekarang dia memang tak keluar lagi. Okey, grade ini maknanya cikgu di bawah tu. Okey, bila pelajar hantar tugasan cikgu nak bagi apa? Kalau cikgu nak bagi markah, cikgu nak periksa terus. Ada mungkin cikgu buat latihan terus katakan bahasa Inggeris ke apa, cikgu suruh bina ayat dan sebagainya. Kalau cikgu terus nak bagi markah, cikgu nak semak untuk dia, cikgu boleh gunakan grade. Ya ni grade dia berapa, cikgu nak bagi berapa markah dia lah di situ. Cikgu boleh bina lah nantinya ya ni katakan cikgu nak letak berapa markah dia di dalam untuk essay tu dan cikgu tulislah ya. Tu kalau untuk grade ya. Kalau untuk star maknanya ni pelajar tu hantar tugasan, cikgu bagi dia berapa star. Siapa cepat cikgu bagi 5 star. Kalau dia ada 1 sampai 5, siapa yang lambat ni kalau katakan tugasan tu cikgu bagi dalam Google Form, dia akan update okey dia dah melaksanakan tugas. Siapa yang paling awal cikgu bagilah 5 star. Ataupun yang ni cikgu kalau nak buat inilah ya, like ke apa bagus, jawapan dia betul cikgu buat inilah tam ni kan. Ataupun love ni juga pelajar yang dah hantar cikgu bagi inilah, oh love bagus budak ni dan sebagainya. Itu serah cikgu lah ya. Okay, saya ambil dah satu ya. Saya sebab tugasan saya semua dalam apa Google Form atau saya tak gunakan grade. Kalau cikgu yang terus bagi pelajar tu cikgu gunakan grade lah ya. Okey, saya gunakan
star. Saya gunakan star. Cikgu klik situ saja. Cikgu keluar. Okay. Itu saya cikgu. Complete. Itu saya langkah yang perlu cikgu ambil dan kemudian cikgu tekan next. Cikgu tengok semua dah okey, cikgu tekan next. Okay, next dia akan keluar start posting. Okay, cikgu start posting. Okay, cikgu dah nampak juga. Okay, kita dah ada sejarah KSSM Kelas 5. Saya tak tahu tak yang cikgu, nanti cikgu ni lah. Okay, kelas PDPR dan tugas harian. Ini untuk kita nak bagi untuk tugas ni lah. Saya nak gunakan ini sebagai bahan untuk ni lah Kalau cikgu ada kelas, katakan kelas 5K, kalau cikgu nak buat yang lain-lain, kelas 5 camp, kelas 5 account, cikgu buatlah, tak apa. Sebab saya nak buat PDPR, saya buat keseluruhan. Gempur baru saya pecah-pecahkan. Akhirnya ini bahan ni semua sama lah saya bagi setiap pelajar. Baik. Sekarang kita nak buat. Kita nak bina tugasan ataupun kita nak bagi tugasan kepada pelajar. Okay, cikgu klik. Ini cikgu nak buat ni lah. Tugasan yang pertama cikgu klik di sini. Cikgu nampak di bawahnya ada bintang. Kemudian bila tu dia okay, cikgu klik di sini. Okay, dia akan keluar tu cikgu. Nampak? Dia ada subjek. Kemudian dia ada link. Kemudian apa yang kita nak tugasan yang kita nak bagi. Okey, subjek katalah contohlah saya hari ini saya nak mengajar tentang apa sejarah bab 5 tingkatan 5 katakan saya contohlah saya ambil sejarah tingkatan 5 bab 5. Okey, ini arahan ni cikgu. Kita nak bagi budak tu tahu dulu supaya betul dia kita nak tengok kalau cikgu dah ada, cikgu dah rakam video ke apa, cikgu boleh masuk di sini. Kalau tak ada, cikgu nak gunakan, cikgu nak linkkan dengan apa kita panggil, cikgu nak linkkan dengan apa ni, ya Allah, YouTube. Cikgu boleh ambil video-video dari YouTube, cikgu share saja di sini. Okey, saya akan ambil dari YouTube Contoh saya klik di sini. Okey, cikgu saya pergi ke YouTube. Okey, saya pergi ke YouTube. Okey, saya ambil sajalah. Katakan di sini saya search apa namanya, sejarah. Kalau cikgu dah ada pun tak apa cikgu masukkan je. Sejarah KSSM tingkatan 5 bab 5. Dulu cikgu saya nak tunjuk dulu cikgu saya ambil ni. Okey. Nampak? Okey cikgu. Saya masukkan link ni. Link ni saya dapatkan dari YouTube. Cikgu nanti saya tunjukkan balik. Saya akan tunjukkan cikgu macam mana kita nak dapatkan link di YouTube nanti cikgu. Saya akan share lain. Okey, saya share tunjuk ni dulu. Okey, saya pastekan. Ini link yang saya dapat di YouTube. Ya. Kemudian saya share. Kita tengok Ini link yang saya dapat dari YouTube tadi. Ya. Okey, di sini arahan mungkin cikgu boleh cikgu boleh betulkan. Okey, tak payah tulis bahagian satu pun boleh. Okey, peruntukan Malaysia. Okey, sila. Ni arahan cikgu tulis di sini. Sila di atas dan fahamkan. Telah selesai buat tugasan yang akan saya berikan nanti. Ini arahan dia. Ya.
tadi. Cikgu dah lengkap. Ni sebab ni kita nak suruh budak tu tengok, dia pelajar tu tengok. Okey. Sekarang kita dah siap satu tugasan ataupun satu arahan lah untuk pelajar tu. Kita minta mereka melihat tugasan. Okey, cikgu tengok sini Kalau kita klik di sini, jadi pelajar tu takkan keluar dah cikgu. Dia takkan pergi ke link apa YouTube dan sebagainya. Terus buka di sini saja. Okay. Jadi kalau kita tengok pelajar tu dah boleh tonton di sini terus. Ya. Okey, juga tengok Okey, dia ni juga mungkin okey, kita tengok. So pelajar tu akan ikuti di sini. So sekarang kita dah bagi video, kita nak hantar tugasan pula Kita nak buat tugasan pula. Okey, kita akan bina satu lagi lah. Kita buat lagi di sini. Ni untuk tugasan. Tekan tugasan. Sejarah tingkatan 5 bab 5. Okey. Sama juga di sini. Kalau katakan sekarang cikgu tugasan tu cikgu dah ada dalam laptop cikgu. Ya. Cikgu dah ada di sini, cikgu klik ni file. Kalau tengok di sini kalau cikgu tengok ini adalah semua tools yang diberikan kepada kita untuk kita mengupload bahan kepada pelajar. Kita ada file yang dah ada dalam laptop kita, ataupun cikgu nak suruh budak pelajar kita jawab langsung, dia akan boleh gunakan audio recorder kemudian banyak juga lah. Kalau dalam untuk video kita boleh minta pelajar tu kirim kepada kita dalam untuk video. Ini kalau kita nak buat live kamera terus macam-macam. Okey, hari ni kali ni kita nak upload tugasan tu. Kita ambil daripada file yang ada dalam komputer kita, ataupun cikgu boleh juga bagi tugasan yang cikgu dah buat dan cikgu dah ada dalam cikgu punya kita panggil Google Form. Cikgu boleh juga bagi tugasan dalam Google Form Okey, saya share tugasan. Cikgu, sebelum tu saya nak minta izin, saya nak pindahkan sharing saya ni ke Google Form saya cikgu. Saya tutup dulu ni. Saya nak pindah ke supaya nanti kita senang cikgu nak nampak link macam mana saya nak masukkan soalan-soalan yang dah saya sediakan. Cikgu tadi semua yang cikgu saya dah buat. Okey. Jadi saya kena buat balik lain. Ni tugasan. Okey, tugasan bab 5. Okey, saya nak masukkan sini. Okey, saya pergi ke Google Form. Google Form saya boleh cari di Drive. Saya dah ada banyak tugasan. Katakanlah bahan PDPC. Sorry. Saya terus pergi ke Google Form saya lebih senang. Okey, di sini bahan-bahan yang kita dah sedia banyak cikgu. Cikgu dah sediakan banyak cikgu punya Google Form untuk ni. Okey, tingkatan 5, kita carilah tingkatan 5 bab 5. Saya tak pasti saya ada di sini tak. Saya nak tengok dulu kalau ada. Bab 7. 6, bab 5 tak ada. Saya ambillah contoh ya cikgu. Saya ambillah yang ni. Tugasan saya di yang ni. Okey, saya buka. Okey. Saya ambil ni link saya. Okey, saya pergi balik ke
Ni saya tadi. Okey, saya linkkan tugasan saya tersebut. Contohlah nah. Saya minta maaf cikgu nah. Contoh ni bab 5 tapi saya masukkan bab 6 tapi tak apa. Ini lah. Okey, nanti saya inilah saya kata mungkinlah saya buatlah bab 6. Oh. Bab 6 tingkatan 5. So di sini sila buat tugasan di atas. Contohlah nah. Kemudian setelah Anda selesaikan ataupun setelah Anda submit tugasan. So, sila cikgu. Aduh. Saya dah ni pula dah tadi patutnya saya publish tugasan bab 6 tingkatan 5. Sila buat tugasan yang diberikan dan update jika Anda telah submit tugasan. Publish. Sekarang cikgu dah siap lah. Terus cikgu dah bagi ni. Ni contoh saya betulkan balik lah. Saya dah silap tadi. Ni bab 6. Contoh lah cikgu lah. Okey. Cikgu dah siap. Okey. Sekarang macam mana kita nak bagi kat pelajar? Sekarang kita nak hantar dekat pelajar tugasan ini. Jadi ada dua cara cikgu. Ada satu cara. Cikgu bagi dia punya link. Terus kalau cikgu buat Google Meet, cikgu boleh bagi link terus dekat cikgu punya ni kan. Kita ada dekat kita punya message. Ataupun sekarang cikgu nak suruh pelajar tu buat ni, sekarang kita semua gunakan Telegram, gunakan WhatsApp, cikgu tekan share. Cikgu copy link ini. Cikgu copy link ni, link cikgu pergi ke WhatsApp, cikgu send lah dekat pelajar tersebut. Cikgu ni ataupun kalau cikgu tengok di sini ataupun cikgu boleh bagi dekat mana-manalah ya cikgu. Tapi siapa yang biasanya kita akan klik di ni. Nampak tak saya punya WhatsApp? Cikgu bagi link tu dekat WhatsApp. Ataupun saya tunjuk cikgu contoh kita boleh klik juga di sini. Kalau kita ni contohlah pelajar tu dah dapat, dia nak buka, dia boleh pergi dekat Google, dia dapatkan kita punya link. Dia just klik saja. Okey, dia dah dapat. Dia dah buka cikgu. Kalau dia ambil je link, dia buka saja kat Google, dia dah akan dapat kita punya ni. Ataupun sekarang cikgu saya nak bagi contoh kat cikgu, saya masukkan lah cikgu boleh tengok di WhatsApp ni saya bagi dekat WhatsApp kita punya rasmi tu, cikgu akan tengok ada saya punya Padlet. Contoh cikgu kalau nak ni, cikgu tengok, cikgu boleh klik. Di situ ada Padlet saya dan cikgu boleh klik dari handphone cikgu ataupun cikgu boleh buka di komputer, cikgu akan tengok dia akan keluar untuk tugasan ini. Okey, sekarang tugasan dah siap. Kita dah kirim kepada pelajar. Bagaimana pelajar nak bagi feedback kat kita? Biasanya pelajar tu dia nantinya dia akan klik kat sini cikgu. Dia akan klik sebagai tugasan dia. Okey, saya tunjukkan yang dah ni lah cikgu nah.
yang contoh yang saya dah siap, bagaimana pelajar respon kepada tugasan yang saya bagi. Okey, nanti cikgu saya boleh tengok di sini tugasan yang saya bagi dekat pelajar itu di Cemerlang Pendidikan Jasmani. Okey, sejarah 95 KSSM. Oh ni, sorry. Ni yang baru saya buka. Okey, contohlah yang ni ya. Okey, cikgu tahu ya. Ini tugas yang dah siap juga ya. Ini 3 4. Cikgu tengok saya masukkan video ya, video tugasan ya, tugasan Ogos ya. 2020 ni kalau tengok cikgu tengok di sini ni 11 Ogos saya bagi tugasan untuk buat ni dan saya bagi quizzes untuk pelajar jawab. Ni tugasan ya, quizzes yang saya bagi. Sila jawab ni dah update ya. Okey. So ini okey, ni slide PDPR yang saya buat. Kalau pelajar-pelajar tak dapat ikut kelas hari itu, saya bagi di sini. So pelajar yang tertinggal boleh lihat di sini. Ini tugasan kertas 2 yang saya contoh tadi ya, yang kita buat Google Form. Lepas tu pelajar, ni yang pelajar dari pelajar cikgu. Pelajar respon tugasan mereka. Jadi bila pelajar respon, saya terima, okey saya jawab. Ni saya balas balik lah ya, kat tugasan dekat bawah pelajar punya tugasan tu yang dia submit. Okey, tahniah. Kemudian saya buat tunjuk ni okey, ni dia submit lah skor dia. Lepas tu saya ubahlah warna ni adalah warna ikut hari yang saya bagi tugasan. Jadi kalau tugasan biasanya pelajar dia akan guna ni. So saya warnakan hijau. Okey, yang hijau ni sebenarnya saya dah semak, saya dah ambil markah tugasan-tugasan pelajar tersebut. Okey, ini antara contoh lah cikgu ya. Bagaimana respon pelajar selepas mereka buat tugasan yang dibagikan kepada kita. Okey. Ada banyak lagi lah ya contoh. Okey. Nanti saya nak ceritakan dekat cikgu lah. Sebelum tu saya buka dulu kepada cikgu atau Q ni ya, question and answer lah ya. Q&A kalau cikgu ada pertanyaan lah ya, yang cikgu nak ni ya, saya takut saya terlalu laju dan sebagainya. Okey, saya buka cikgu kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum Cikgu Syamsul. Ada tak? Kak Mariza ni dengar tak? Kita lebih kepada sharing tu sebab saya kata dari tu saya kalau cikgu ada nak tanya tentang penyediaan itu contoh dalam PDPR ya. Tapi dalam kelab nanti saya bagi contoh satu lagi. Ini dalam tugasan kelab yang saya bagi. Okey, ni sebab sekarang ni kita dalam kejualan MSSD. Okey, cikgu tengok di sini. Okey, ini tugasan. Ya, ini pertandingan gaya bebas. So setiap apa maklumat yang saya dapat tu saya isikan di sini. Okey, ni peraturan, ini cara-cara yang mereka nak apa, contoh-contoh aktiviti, ni contoh-contoh aktiviti, ni surat dan sebagainya lah ya. Dan nanti selepas mereka siapkan video, mereka akan submit kat saya lah. Mereka akan pergi ke bawah ni, mereka akan submit lah video tu nanti untuk kita ni. So semua feedback, semua apa saja yang aktiviti tu dikongsikan di sini. Okey. Begitu juga satu lagi untuk aktiviti bulan kemerdekaan yang saya katakan kepada cikgu tadi, di mana kita dah rancang bulan kemerdekaan. Okey, okey, ini semua aktiviti bulan kemerdekaan yang kita dah saya ni tadi saya dah siapkan tools dia di sini. Okey, ni contoh ya. Ni contoh yang saya dah siapkan untuk soalan apa namanya quiz ya. Nanti mungkin yang lain cikgu boleh tambahlah di sini, cikgu-cikgu yang terlibat dalam apa aktiviti ni ya, cikgu boleh tambah di bawah ni lah ya. Ni saya buat yang untuk saya lah, pertandingan quiz. So nanti pelajar cuma buat quiz di sini ya, dan mereka akan update skor. Saya boleh buka satu contoh lah cikgu nah. Yang ni susah sikit. Nanti yang ni saya gunakan ni tools ni juga kalau sempat saya akan tunjukkan kepada cikgu nanti. Ya, bagaimana Cikgu Syamsul. Cikgu Syamsul. Okey, ni sekolah rendah. Cikgu Syamsul. Okey. Ni nama. Cikgu Syamsul. Okay, kalau nak menjawab lah cikgu nah. Ni nama ni saya
saja. Okey. Ini nanti kalau mereka jawab, mereka just klik di situ je ko. So mereka boleh buat quiz. Okey. Bendera Malaysia yang dikenali sebagai apa? Nanti pelajar tu akan jawab. Dan mereka masa akan dia siapa dia jawab, pemenang dia adalah siapa yang paling cepat. Okey. Okey. Langsung dapat skor. Kemudian okey. Berapakah warna yang terdapat ni? Terserahlah ya. Tengok kita pelajar tekan, dia katakan contoh B salah. Nanti tengok ni contoh-contoh. Kalau cikgu tengok memang sangat menarik lah kan, kalau kita, sebab kita dah gunakan tools yang macam ni. Ini nanti berapakah dia akan ulang balik sampailah okey. Okey. Nanti ko. Okey, tak apalah. Itulah ya juga antara so sebenarnya pelajar dia just buka di sini saya dia terus boleh ustaz, dan nanti dia akan update berapa yang skor. Kalau dia tak update pun tak apa, sebab dalam ni kita dah boleh check di saya punya ni ni saya letakkan di okey. Ni aktiviti yang saya share tadi, saya menggunakan word wall. Gitu kan? Okey, saya boleh check dekat sini nantinya berapa markah tu dapat. Apa pelajar tu dapat. Nanti di sini kita dah dapat dah ya. Ni antara kuis yang saya gunakan lah ya. Saya gunakan word wall. Saya juga menggunakan ni kaedah-kaedah lain yang kita boleh transfer masuk juga ke dalam Padlets kita. Ini yang saya gunakan Kahoot ya. Cikgu boleh tengok nantinya. Ni library saya. Ni antara ni lah. Ya Kak Maliza, ada soalan? Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar tak? Ya Kak Maliza? Hello, boleh dengar tak? Boleh. Boleh dengar tak Kak Maliza? Boleh ya? Boleh Kak Maliza. Okey, dekat boleh ya? Okey. Boleh. Dekat yang publish tadi tu, Kak Maliza tengok. Sorry lah dapat tablet kat belakang ni. Dekat publish tu Kak Maliza tengok dekat petak-petak yang ada 5 petak tu. Padlet. Ada gambar link, ada gambar macam-macam tu. Macam mana nak masukkan benda-benda tu kat dalam tu? Okey. Saya pergi balik kat sini lah. Ni masuk kat Cikgu Maliza. Pergi balik sebab Kak Maliza tertinggal tu tadi. Internet slow, so dia tak dapat. Okey. Saya buka yang baru lah. Senang. Okey, yang ni Kak Maliza kan? Betul? Betul tak? Betul. Tu kan ada huruf-huruf kat dalam petak-petak tu kan? Okey, di sini Kak Maliza letak tajuk lah yang Kak Maliza apa contoh Kak Maliza bagi kat saya tajuk apa? Halo Kak Maliza. Contoh sains. Sains Halo. Okey. Sains. Line teruk. Contoh sains. Okey, sains katakan Cik Maliza sains tahun 6 katakan ya. Sains tahun 6. Okey. Ini Kak Maliza punya apa namanya topik hari ni lah, tema lah kelas Cikgu Maliza hari ni. Okey, katakan sekarang bahan yang ini sebenarnya Kak Maliza, bila saya klik, ini antaralah, ini link yang kita share. Ini kamera kalau kita nak buat live, kalau cikgu okey, macam mana nak masukkan link tu? Link tu masukkan dalam petak tu macam mana? Ya, okey, masukkan klik dekat sini lah. Ni katakan Cikgu Maliza nak masukkan link lah kan. Klik ni. Cikgu Maliza ambil link tu, Cikgu Maliza copy dan pastekan kat sini. Faham tak? Okey. Satu lagi, kalau katakan Kak Maliza nak pergi ambil yang bahan tu ada dalam laptop Kak Maliza, dalam PDF ke, dalam Word ke, Cikgu Maliza cuma klik di sini. Okey, dia akan pergi ke dokumen. Katakanlah ni di desktop ada, katakanlah Cikgu Maliza letakkan dia orang punya ni, kalau kan contohlah saya sekarang ada kat
dekat PJPK saya ni. Katakan ada bahan. Okey, yang ni. Katakan latihan saya nak ambil tunjuk latihan lah, senang. Oh, nampak? Okay. Oh, sorry Kak Maliza, saya tak perasan. Ini sebenarnya dalam saya punya ni. Saya ambil yang contoh yang Kak Maliza boleh nampak lah. Senang. Okey, kita ambil dari katakanlah saya ada ni link yang saya dah ambil daripada Google Form. Cikgu Maliza tengok, kalau katakanlah Cikgu Maliza Google Form, Cikgu Maliza ambil dia dekat Sense tu, betul kat sini ada link kan? Gambar link tu kan? Jadi kan? Kak Maliza copy link yang Kak Maliza ada di Google Form Kak Maliza tu. Lepas tu Kak Maliza pergi, Kak Maliza paste kat sini. Itu tekan apa namanya anak panah ni. Okey, dia akan masuk kat situ. Automatik dia akan masuk. Ya. Contoh ni contoh kita tengok, ni contoh yang lain. Okey, ni di Google Form Kak Maliza sebenarnya, Kak Maliza dah siapkan. Kemudian di sini Kak Maliza bagi arahan lah. Sila jawab soalan. Tugasan katakanlah ya. Tugasan berikut. Okey. Selepas hantar update di Padlet saya. Contohlah yang nanti saya tunjuk kat Maliza macam mana dia orang update. Okey. Saya. Okey, tugasan ni nanti Cik Maliza, okey Kak Maliza publish lah. Ya. Okey, publish kan. Tugasan ni nanti bila dia orang hantar, tugasan ni dia tak ada kat sini. Dia akan terus masuk di Kak Maliza punya ni lah. Apa namanya Google Form. Jadi Kak Maliza boleh tengok dan pelajar boleh update. Dia snap masa dia nak hantar tu, dia snap. Jadi Kak Maliza tengok ni contoh nantinya. Okey. Satu lagi yang cara nak hantar Kak Maliza dapat dah tadi. Okey, nampak. Nampak kan? Kalau nak hantar, Cikgu Maliza tekan share. Cikgu Maliza copy link ni. Kan? Lepas tu Cikgu Maliza hantar kat dia orang lah. Sama ada di WhatsApp ke, di Telegram ke, atau apalah yang boleh sampaikan dekat dia orang. Okey, maknanya dia orang tak payah pakai MOE punya email lah. Pakai biasa je tak apa. Tak ada, dia boleh buka terus dekat dia punya handphone tu kan. Kita bagi link tu dia buka, dia terus masuk katanya. Dia tak payah gunakan ni lah email. Sebab itu yang kita share nantinya. Okey, selama ni Kak Maliza ingat dia orang mesti pakai MOE punya juga. Okay. Tak semestinya. Dia orang boleh buka di dia orang punya link tu. Nanti Kak Maliza tengok, saya dah bagi contoh dekat saya punya, kita punya group tu. Saya bagi contoh, Kak Maliza try buka di situ. Nanti siapa boleh ni lah. Boleh tengok kat situ macam mana nantinya dia orang terus sampai ke Padlet ni. Okey. Alright. Kat WhatsApp tadi Ya, kat WhatsApp tu ada kan? Kak Maliza klik, nanti Kak Maliza boleh sampai, boleh buka terus sampai ke Padlet ni. Okey, ada tak yang lain kalau saya laju ke, kalau saya tak ni ke, tolong ni lah. Sebab tadi saya nak share beberapa tools yang ada lah yang boleh kita gunakan, kita masukkan dalam Padlet kita tu, sebab saya nak tunjukkan apa namanya, sorry ya. Okay. Ini sebab saya nak tunjukkan di sini lah. Okey, ni contoh juga tugasan-tugasan yang lain saya dah bina, yang saya dah explore. Begitu juga untuk kelas pendidikan jasmani, sebab kita tahu pendidikan jasmani susah nak ajak pelajar-pelajar kita join. Jadi saya bina di sini. Kalau cikgu tengok ni cikgu boleh tengok bagaimana respon pelajar-pelajar ni. Ada yang saya tak semak lagi pun ada ni tugasan ni. Okey, yang kuning ni maknanya saya dah check lah tugasan. Okey, ni apa aktiviti pemakanan ya. Tajuk-tajuk yang kita ada dalam tu kita bagi kat dia orang, kemudian kita bagi quizzes ya.
sebagai tugasan sebab kita nak buat pelaporan PBD. Ya, jadi bila nak buat pelaporan PBD, kita kena ada tugasan, kita ada tools yang kita kena gunakan. Jadi barang bukti kita. Tu juga cikgu. Selepas ni kalau orang nak buat pemantauan dekat kita dah tak ada masalah lah. Siapa mai pun tak apalah. Mailah dari mana pun, kita dah ada tools kita yang kita boleh tunjuk on the spot. Pengetua pun tak pening kepala dah. Kalau ni okey ni cikgu tengok. Ni banyaklah ya. Aktiviti ni dah ni okey, ni tugasan okey. Pelajar tingkat 5 permainan softball. Kemudian saya bagi tugasan. Ya, mereka jawab soalan kuis ini kita tengoklah skor-skor yang dia orang dapat. Okey, inilah markah-markah yang kita akan laporkan dalam PBD ni. Ni saya gunakan tools quizzes ya. Ada juga untuk subjek yang lain saya pelbagaikanlah penggunaan tools tu ya. Saya ikut nak bagi pelajar seronok ni sebenarnya. Kita nak bagi pelajar seronok, kita buat create macam-macam aja guna. Okey, yang tools yang ini, okey ini kelas untuk kelas ni saya. Kelas Gempur SPM saja bagi pelajar yang sederhana dan inilah yang lulus. Jadi saya nak bagi dia orang enjoy buat latihan. Okay, saya gunakan quiz Kahoot. Quiz Kahoot kalau tengok di sini, dia banyaklah ya, ada roda impian, ada apa namanya, saya ikut zaman tu macam mana, dia boleh teroka ikut zaman tu lah juga. Ni yang Kahoot. Okay, saya share sikit je guna. Ni tools yang kita boleh masukkan nantinya dalam kita punya Padlet ya. Okey, ni dia kena masukkan nama dia lah, kata Ali. Ali. Okey, go. Ni okey, yang dah ada lah ya. Yang apa namanya? Okey. Okey. Okey, kita tengok ya. Kita ada. Ni untuk kelas 1. Okey. Perlembagaan persekutuan adalah okey. Katakan contohlah dia jawab ni juga kan. Okey, wrong. Mana ya? Okey. Tak apa, dia go next. Okey, ni ada skor ni. Okey, perlembagaan bermaksud apa dia? Okey, undang-undang tertinggi, kata kan. Kalau jawab, oh betul. Pelajar. Sebab apa? Lepas ni, pelajar tu dia akan shock sebab dia nampak skor dia. Dia kena cepat. Okey, nampak. Wah, okey, aku dah potong dah Sam. Kita kan, contoh lah. Okey. Okey. Okey, contoh lah juga kita buat ya. Ni okey. Alamak, salah dan sebagainya. Okey, kalau kita tengok cikgu, nantinya budak akan enjoy aku tahu. Ni ada true and false dan sebagainya lah. Adalah banyak ni lagi ya. Okey, contoh-contoh yang lain ya. Saya gunakan okey, ni roda impian pula. Ya. Split. Yang ni cikgu pelajar yang kena buat tugasan langsung. Maknanya okey, dia dapat okey. Siapa yang buat tu okey, dia dapat. Semasa pendudukan Jepun, raja di bawah penguasaan siapa? Dia kena jawab, lepas tu dia upload dekat Padlet kita. Dia kena respon. Okey, the next macam itulah. Ni maknanya dia kena tulis dan kemudian dia kena jawab dalam Padlet kita tu. Ni maknanya kalau kita buat kelas live lah. Ya. Masa dalam Google Meet kita tu, kita bagi tugasan ini. Dia terus jawab. Okey. Kemudian ada lagi tools yang lain. Okey. Ni. Saya dah tunjuk tadi kot Okey, ni nampak juga ni lain pula. Dia punya style. Okey. Okey, kerajaan Rizki, kerajaan Melaka. Okey, Sriwijaya contoh. Okey, ni untuk form 4. Okey. Ni lain pula. Ni laju okey, siapakah yang mentadbir yang damakan zaman Kesultanan Melaka pakai apa? Okey, sistem pembesaran 4 lipatan. Jadi kita tengok ya, kita ada pelbagai tools yang kita nak bagi dekat pelajar kita ya. Okey, badu. Ni
Okay, ni tadi ni perlembagaan. Oh ni saya dah tunjuk, sorry. Saya ni yang ni saya dah tunjuk kat cikgu tadi. Okey. Ali tadi ya. Oh okey, ni pun dah saya dah tunjuk. Okey, ni yang ni nanti guna. Yang sama yang saya dah tunjuk kepada cikgu tadi. So banyak lagi cikgu. Saya just nak share. Kemudian kalau cikgu tengok di sini saya boleh share juga satu lagi kalau cikgu tak keberatan. Kita ada masa lagi untuk saya. Ni seronoknya bila kita menggunakan Padlet ni dalam kemerdekaan. Saya cikgu tengok ya. Ini antara ni soalan bocor cikgu lah. Okey, ni menengah atas. Saya bagi susah sikit ya kuis untuk menengah atas. Saya buat dalam bentuk kuis kemerdekaan. Kalau tengok cikgu tengok. Okey. Cikgu tengok ya. Yang ni kita apa namanya ni? Puzzle kan. Cikgu tengok dia kena carilah. Okey, Agung yang pertama. Dia orang kena ni dia orang kena carilah di sini ni. So nak menjawab dia kena matchkan dengan di sini nanti kalau dia orang jumpa. Yes. Dia kena cari perkataan lah. Carilah. Ni tricky lah cikgu Nam. Ni tricky. Saya pun ni sangat. Jadi kalau cikgu tengok di sini, tools ni menyebabkan pelajar adik akan enjoy cikgu. Okey, cikgu tengok. Okey, saya jumpa satu perak. Okey, cikgu tengok sini. Asal lagu Negaraku. Okey, okey, next. Cari lagi. Tu cakap pelajar akan enjoy cikgu kalau tengok di sini ya. Okey. Ada lagi yang lain. But dia akan berubah cikgu noh. Setiap pelajar ni dia huruf-huruf ni akan lari ya. Dia akan berubah. Kalau saya pun berapa kali buat dia lari. Dia tak duduk di tempat yang sama. Jadi setiap orang pelajar dia akan dia tak boleh nak share dengan kawan dia. Dia dapat aku dah buat lah, dia tak boleh cikgu. Dia akan tukar nantinya. Apa lagi? Saya mata petang-petang ni dah ni ya. Okey, ni saya dapat satu lagi. Okey. Contoh Stadium Merdeka. Okey, dia kena sesuaikan. Pencipta Ibu Negara lambang tempat pemasyhuran kemerdekaan stadium yang direka. Okey, cikgu. Contoh cikgu lah. Itu satu lagi yang ni kalau cikgu tengok ya. Betul yang ini quiz lah yang saya dah tunjuk lah tadi ya. Quizzes yang ni saya dah tunjuk tadi. Ni dalam bentuk quiz ni untuk menengah pelajar sekolah rendah dan juga menengah rendah Jadi kita tengok situ. Ni saya dah tunjukkan kepada cikgu tadi. Okey, contohlah. Okey cikgu. Itu saya rasa sharing saya. Saya laju ke? Ini kalau saya bukalah sekarang cikgu. Kalau cikgu ada pertanyaan untuk inilah untuk apa yang telah saya bentangkan tadi. Saya mohon maaf lah kalau saya terlalu laju ke. Tapi dari masa ke semasa ni sebagai satu permulaan untuk cikgu. Nanti saya rasa bila cikgu dah explore, cikgu akan rasa seronok cikgu. Cikgu akan rasa seronok dan InsyaAllah ya. Nanti cikgu akan lebih advance dari saya rasa ya. Ini untuk koko tadi cikgu ni saya dah tunjuk tadi kan, untuk koko, untuk aktiviti saya dah tunjuk. Ini yang tenis tadi saya dah tunjuk kat cikgu macam mana kita nak share. Jadi semua pelajar kita boleh jangkau. Maknanya setiap apa maklumat yang kita nak bagi, setiap pelajar boleh jangkau dengan satu tools yang kita gunakan ini. Okey cikgu, saya buka kalau ada pertanyaan. Kalau tak ada, saya rasa saya sampai sini dululah. Tapi saya buka dululah cikgu. Saya bagi peluang cikgu sampai
3.40 kan, sebelum saya serahkan pada sesi pengetua pula selepas ni. Ada cikgu? Ada? Kak Maliza? Cikgu Samsul. Ya. Dekat kita, maknanya kita mula-mula nak masuk apa-apa bahan pun, kita pergi kat tanda plus tu kan? Ya. Dekat tanda tambah yang ada kat sebelah kanan tu kan? Mana tanda tambah tadi tu Kak Maliza. Okey, kalau kita tengok di sini, saya tak apalah saya ambil sini. Tanda tambah ni maknanya kita, kalau pelajar nak hantar kat kita pun, bahan dia akan pergi kat sini Cikgu Maliza. Maknanya dia akan tambah. Jadi siapa saja yang kita bagi ke ini, dia boleh tolong, macam katakan dalam kita katakan dalam persatuan Kak Maliza ya. Kak Maliza ni KRS katakan. Kak Maliza bagi tugasan. Pelajar hantar tugasan, dia klik sini ya. Maknanya dia akan hantar ke tugasan. Ataupun cikgu lain nak bagi ni, dia bagi ke ni subjek dia apa. Ataupun pelajar boleh tulis nama dia di sini. Itu tugasan dia boleh ni lah. Yang ni tugasan yang tools yang tugasan yang boleh pelajar tu gunakan untuk hantar kat kita. Lepas tu ni bawah ni dia bagi dia punya itulah. Dia punya apa? Maklumat dia. Okey, ni tugasan saya yang saya serahkan ataupun kita pun bagi ni. Itu. Okey. InsyaAllah nanti boleh explore. Tak apa, dari semasa saya rasa ramai yang lain pun yang dah ni. Tapi Cikgu Kak Maliza boleh tanya. Ataupun tu sebab Kak Maliza, kalau Kak Maliza nak gunakan macam sains, banyak nak gunakan apa bentuk quizzes dan sebagainya tu, kita boleh guna soalan-soalan tu, kita boleh gunakan yang tadilah Kahoot, word wall dan sebagainya. Tapi mungkin nantilah di sesi yang lain saya akan share macam mana kita nak membina tu pula ya, bahan-bahan tu untuk mengisi Padlet kita. Hari ni saya nak cikgu-cikgu at least boleh buka Padlet ni, boleh gunakan lah apa yang ni dia. Nanti kita gunakan pula lah kaedah-kaedah yang boleh kita masukkan dalam Padlet ni untuk mempelbagaikan kita punya ni lah pembelajaran kita. Dan selama ni Kak Maliza ingat pelajar kena buka dengan email MOE juga. So tu sebab kita pakai email sendiri je, email sendiri. Tak pakai yang MOE. So sekarang kalau kita nak ambil bahan daripada email sana yang kita punya Google account di email sendiri tu, kita pindahkan ke sini boleh? Boleh. Itu sebab cakap dia semua ada ni Kak Maliza. Dia ada setiap data tu, dia ada share dia punya. Macam contohlah tadi ya. Saya pergi ke ni lah, katakanlah ke macam kita menggunakan Kahoot ni. Dia nantinya bila kita nak bagi kat pelajar kita buat, nak jadikan dia sebagai, dia ada button share selalunya Kak Maliza. Dia salah. Saya pergi balik ke ni. Katakanlah. Oh sorry. Tadi dah merapu ke mana dah ni. Sorry lah Kak Maliza tak apa. Nama pun sharing kan. Jadi okey ni nampak? Ada share. Share ni maknanya yang ni kita nak buat terus ataupun kita nak assignment as a challenge, biasanya kita kena buat yang ni lah. Okey, kita ambil. Kita select yang mana kita nak, okey. Kita ambil yang ni, kata contoh saya nak hantar tugasan yang ni. Yang ada dalam Kak Maliza punya tu tadi lah. Okey, kita create ni date sampai bila. Kita nak buka kita punya tu, kita nak bagi kat pelajar sampai bila. Okey, katakan Cikgu Maliza nak bagi sampai 31 Ogos pelajar buat tugasan ni. Sebab nanti kita nak ganti yang lain lagi. Kita tak nak yang sama je kan. Okey. Pergi kat sini. Okey, kita dah ada, nampak ni. Dia ada button share ni. Okey, kita ambil contohlah ya. Saya bawa pergi balik dekat dashboard saya tadi. Saya ambil lah salah satu katakan dalam impossible list ini, saya masukkan lah. Ataupun dalam kita pergi ni lah, kita bagi contoh yang cikgu dah buat tadilah, kita ambil yang kita buat tadi. Okey, ni contoh yang kita banner tadi tu. Kita ambil yang ni. Okey, kita klik. Okey, tugasan 2 katakan. Tugasan 3 lah dah Tugasan 3 katakan. Okey, kita letak sini link dia tadi tu. Okey, sekejap kita tunggu start. dia masuk. Okey, dia dah ada dah ni. Ya. Play enter game ni sebenarnya dah ada ni. Okey dah.
kan. Okey, cikgu bagilah tugasan. Sila buat latihan apa tugas latihan ini. Selamat cuba. Okey. Nanti kat Maliza bagi dia ada tu. Oh. Okey. Saya klik sini kan. Kat Maliza dia tu ada. Okey, insya-Allah. Okey. So sebenarnya kat Maliza dia jadi memudahkan kita bila kita dah main dan pelajar akan berseronok. Jadi setiap hari dia tahu ada game, ni ada lain pula, ni ada lain pula. Jadi saya tengok macam itulah yang bila saya buat ni, pelajar dia akan aktif. Ya, dia seronok. Dia tunggu pula lepas ni apa pula yang saya nak buat lagi, latihan macam mana. Sekarang saya minta feedback, okey macam mana ni yang ni. Okey sir, seronok sir. Sambil santai dia orang minta saya form 5 untuk kertas 1. Saya ni lah. Ni latihan santai untuk dia orang sambil buat dan dia boleh buat berulang-ulang. Okey nah. Okey, terima kasih Cikgu Syamsul. Terima kasih. Yes sir. Ya Ustazah. Saya nak tanya satu. Contoh dah buat tugasan tu kan. So contoh macam sains tahun 6 tu saya nak padam. Nak delete. Boleh. Katakan contohlah kan. Tunjuk je macam nak delete. Sebab saya dah try error tapi saya tak cara. Ustazah nak padam ni ke? Dalam ni ke? Ya contoh. Yang maknanya dia nak padam yang main dia ke? No, padam yang tugasan, bukan main. Bukan main. Padam tugasan. Nak edit kot. Ya macam contoh macam tadi contoh padam macam kan? Contoh tugasan 3. Okey. Buat dia delete post di gitu bawah. Je. Nampak? Tekan yang tiga button tu Tak. Yes. Mana kita nak padam, kita tekan ni yang 3 ni. Ni instruction kita nak edit boleh, kita nak transform boleh, nak copy dan sebagainya. Ni kalau kita nak copy, kita nak bagi pelajar buat yang ni saja. Kita bagi yang tu lah. Kalau kita nak bagi katakan latihan ni kita nak suruh pelajar tu buat yang ni saja, kita copy yang ni, bagi link kat dia. Tapi kalau padam, kita padam mesti. Okey. Tak ada dah. Okey. Thank you. Okey, kau. Tak ada. Okey. Ada tak cikgu yang lain kalau sebelum saya ni dan saya nak serah kat pengetua? Sam ada soalan sikit Sam. Okey, no problem. Sam ni sebanyak mana kita boleh letak bahan ni? Ada limit tak? Ya, okey. Bahan ni tak ada limit cikgu Kori. Cuma kita ambil yang basic tadi kan. Cikgu Kori ambil yang basic kan. Kalau basic cikgu Kori boleh ada 3 saja. Ni lah. Kalau kita boleh buat untuk 3 kelas sajalah. Tapi kalau saya beli RM15 sebulan. So saya dapat unlimited lah. Saya boleh buat seberapa banyak ni. Ini yang saya dapat lah. Sebab kalau tengok dari pro tu, saya bayar RM15 sebulan. So saya boleh bina seberapa banyak. Ya. Saya rasa okey lah kot kan. Kita duit kerajaan kita tu kita beli untuk memudahkan kita. Tapi kalau kita ambil yang free tadi, basic kita ada 3 saja. Maknanya kalau kita nak buat yang baru, kita kena padamkan salah satu lah. Tu yang apa namanya ni kan. RM15. Baik. Jelas. Okey. Okey, thank you Sam. Okey, welcome. Ada tak yang saya janji tadi setengah jam ni, dia 1 jam ni. Saya tak ada, saya rasa saya kalau ada nanti inilah ya, saya ni cikgu boleh lah ni kat saya tak ada masalah. Mungkin cikgu-cikgu lain pun ada yang ni, cikgu Faiz, cikgu Hafina, saya rasa dia orang pun lebih expert dari saya tentang ni. Dia orang lebih banyak explore saya rasa. Saya cuma inilah semampu saya lah yang setakat ni untuk basic okey lah. Mungkin selepas ni mungkin kita akan inilah cikgu-cikgu lain mungkin boleh top up. Mungkin cikgu-cikgu explore nanti cikgu akan inilah saya rasa sampai situ dulu untuk sesi saya. Saya minta maaf kalau ada kekurangan. Maklumlah saya
first time saya ni orang sejarah, tiba-tiba pergi buat teknologi pendidikan lah kan. Jadi kalau saya bab sejarah saya sampai cerita dari A sampai Z kan. Tapi ni bila gunakan tools, tapi saya cuba explore dan alhamdulillah setakat ni saya tengok feedback dari pelajar-pelajar memang menyeronokkan, memang dan saya puas hatilah. Sebenarnya kelas saya saya tak ada pening kepala dah tugasan tu pelajar, dan saya pun tak ada pening lah kalau orang nak buat pemantauan kepala ni kan. Bila orang nak buat pemantauan saya risau kita betul cerita apa, orang nak bahan-bahan ni lah. Jadi sekarang minta je kita boleh bagi semua kan. Pengetua minta kita bawa laptop itu duduk depan pengetua tak marah kita dah. Okey, saya rasa itu saja. Terima kasih banyak-banyak. Saya mohon maaf atas kesilapan, yang baik itu datangnya dari Allah, yang silap itu dah dari kelemahan saya sendiri. Dan seterusnya saya serah baliklah kepada Cikgu Mae. Kalau tak ada, saya teruskan kepada Puan Zarinah untuk sesi seterusnya. Saya rasa Puan Zarinah akan menerangkan tentang pembelajaran abad 21. Silakan Puan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Alhamdulillah Cikgu Samsul keterangan yang panjang lebar, dan alhamdulillah sebenarnya membuka maksudnya kat sini membuka ruang minda kita lah. Dan sebenarnya insyaAllah tapi sebelum tu insyaAllah saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini kerana menghadirkan diri lah insyaAllah menghadirkan diri, dan ini sebahagian daripada kita punya ladab lah. Dan terima kasih atas usaha Cikgu Mail lah yang berusaha untuk membangunkan unit co-curriculum. Jadi one part of dia punya inovasi ialah untuk membangunkan one stop center yang akan digunakan sebagai sebahagian daripada pengurusan dalam co-curriculum. Jadi tahniah kepada Cikgu Ismail kerana sangat proaktif, begitu juga dengan dibantu oleh Cikgu Samsul Kamil dan juga Cikgu Karim lah insyaAllah. Dia alhamdulillah Jadi sebenarnya yang ini yang saya nampak ni adalah sebahagian daripada kita punya step awal untuk kita buka sejarah model baling. Sebab insyaAllah untuk makluman cikgu-cikgu semua, tagline kita ialah tagline kita lah so maknanya sejarah bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya bermula dengan sejarah. Oleh itu, sebenarnya kita nak jadikan sejarah ni sebagai satu tagline yang akan mengubah landscape sekolah kita. Jadi ini adalah step awal di mana sejarah mengubah landscape model baling melalui perkongsian program pada hari ini, iaitu dalam pengurusan integrasi ataupun kita kata sebagai integrasi dalam 21 maksudnya penggunaan Padlet yang merentas semua. Jadi itulah sejarah bermulanya Padlet di sekolah kita, di mana melalui Padlet ni sebenarnya satu tools yang digunakan adalah dalam PAK 21. Inilah tools ni ada dalam D5 seperti yang dah Cikgu Samsul terangkan kepada kita tadi. Itu ada sebahagian satu saja Padlet, ada banyak lagi macam-macam. Nanti cikgu explore lah lepas ni. Jadi sangat menarik, tahniah sekiranya kaedah ini, tools ini kita gunakan, maka insya-Allah saya yakin inilah lakaran sejarah yang akan menggegar model khas baling. Tahniah Cikgu Samsul dan juga Cikgu Ismail lah insya-Allah. Jadi nanti kita nantikan inovasi daripada unit Koko sebab saya rasa inovasi ni akan meletup lah Cikgu Mail insya-Allah. Yang akan di-explore, yang akan digunakan, yang akan dibangunkan oleh Cikgu Mail, akan dibantu dengan cikgu lain, Cikgu Samsul
Karim dan cikgu yang lain lah Jadi maknanya apa yang saya akan katakan di sini sebenarnya ada relation dengan apa yang dibentangkan oleh Cikgu Samsul, iaitu pengajaran dan pembelajaran abad ke-21. Okay, so saya sharing dulu. Ada? Okay, yang ini pengajaran pembelajaran abad ke-21. So dia ada relation lah yang apa yang Cikgu Samsul beritahu. So apa yang saya nak berikan di sini ialah pasal PLC lah. So maksudnya kat sini adalah tentang pembudayaan PLC di sekolah model. Dan sebenarnya kalau kita lihat dia juga bermula daripada sejarah. Sejarah PLC. Maknanya kat sini daripada sejarah ni lah bermulanya PLC di sekolah kita. InsyaAllah. Jadi anyway pun apa-apa kita akan sebenarnya apa-apa pun ada relation dengan sejarah. Kalau kita lihat sejarah PLC ni sebenarnya sangat kalau kita sebenarnya sangat bukannya sekarang PLC ni. Okey, sebelum tu saya nak ni. Okey, apa yang dimasukkan dengan PLC ni? Okey. Kalau cikgu lihat kat sini PLC ni sebenarnya kalau kita katakan adalah sebagai professional learning community lah. Maksudnya kat sini sebenarnya dia lebih merujuk kepada amalan kolaboratif lah dalam kalangan pendidik ataupun pemimpin sekolah dalam menentukan matlamat ataupun membina wawasan secara kolektif. Jadi maksudnya kat sini sebab tu kita perlu kepada PLC. Sebab tu kita perlu kepada PLC sebab ini adalah sebagai sebahagian daripada satu kaedah kalau kita kata amalan kolaboratif lah. Maksudnya kita apa-apa yang kita lakukan macam saya kata tadi lah secara kolaboratif maksudnya, dan bila kata kolaboratif kita akan kaitkan dengan teamwork. Jadi kat sini untuk menentukan matlamat untuk kita capai target kita dan sebagainya, terutama kalau dalam organisasi sekolah, target kita matlamat kita ada yang utama ialah dari segi akademik lah. Matlamat kita 4.09 insya-Allah The next year kita akan capai 4.09 itu untuk akademik. Dan seterusnya apa yang kita katakan 4.09 adalah evidence kepada kemenjadian pelajar. Oleh itu untuk capai kepada maknanya step-step atau roadmap kepada kemenjadian pelajar, maka dalam PDPC kita memerlukan kepada PLC. Jadi itu yang perlunya PLC sebab kita perlu berkolaborasi untuk semua sekali untuk capai matlamat kita. Kemenjadian macam saya kata selain daripada akademik itu juga dengan sahsiah akhlak dan sebagainya. Baik, seterusnya kalau kita lihat lah bila kita kata PLC ni kita akan kaitkan dengan elemen kemenjadian murid dan sekolah berkualiti, dan kita lihat jangan lupa kepada 3 perkara iaitu dokumen standard, pedagogi, pentaksiran. Jadi yang itu fokus kita. Maksudnya kat sini pertama kalau kita tengok fokus instruksional kita, kemudian strategi instruksional ni yang paling berkesan. Ini semua yang meliputi pada isi kandungan, urutan pembelajaran, kemudian pedagogi dan sebagainya. Yang semua ini yang 1, 2, 3, 4 ni sebenarnya adalah apa yang kita lakukan dalam PDPC kita. Jadi oleh itu cikgu kena lihat fokus instruksional, mestilah lihat kepada isi kandungan dan urutan pembelajaran. Yang ini cikgu kena laksanakan. Strategi instruksional mungkin yang paling besar mesti kita lihat pedagogi, kaedah macam mana cara, metodologi, dan macam saya kata tadi sebahagian daripada punya kaedah ni adalah apa yang dilaksanakan dalam PAK 21 dan sebagainya yang tadi seperti yang telah diterangkan oleh Cikgu Samsul. Kita gunakan Padlet dalam semua sekali. Dalam Padlet tu macam-macam kita boleh buat. Kita boleh buat kuis ke, kita boleh tugasan, kita boleh buat pentaksiran dan pelbagai. Sebenarnya itu one part of kita punya our one stop center for the teachers lah. Maksudnya semua cikgu boleh ada one stop center sendiri iaitu melalui kaedah Padlet. Maksudnya kita boleh kumpul apa-apa saja dalam subjek cikgu, mata pelajaran cikgu, kelas cikgu, itu sebagai satu maknanya alat untuk cikgu. Jadi kalau kita kata jadi ini adalah sejarah lah. Sejarah maksudnya kita bermula dengan sejarah.
Sebab sejarah itu bukan segalanya, tapi segala-galanya bermula dengan sejarah. Jadi semua ni, semua ni bermula dengan sejarah-sejarah kita melaksanakan PLC ataupun kita buat gunakan Delima, Delima sebagai platform kita untuk melakar sejarah, insya-Allah. Dan itu antara strateginya, dan ini sebenarnya adalah kaedah-kaedah ini adalah kita dapat merangsang dan kita boleh mempelbagaikan gaya pembelajaran pelajar. Sebab tu yang Cikgu Samsul kata tadi sangat menarik, dan pelajar akan tertarik. Memang betul, benar, memang benar dan betul, dan yang inilah sebenarnya yang merangsang, dan ini adalah pelbagai gaya dalam pembelajaran murid-murid yang seharusnya kita kena bermulalah. Kalau kita belum bermula, kita kena memulai sejarah. Kita kena memulai sejarah pembelajaran dalam PDPC kita, insya-Allah. So bagaimanakah kita tahu murid sudah belajar kat sini? Jadi semua ini adalah melalui PLC ni, macam mana kita tahu murid dah belajar. So kita lihat objektif pembelajaran, kriteria kejayaan dan pentaksiran. Yang ini cikgu semua ni ada dalam cikgu punya RPH, objektif pembelajaran, kejayaan dan pentaksiran, dan cikgu boleh lihat dalam standard 4, dalam SKPMG tu standard 4 yang ini merangkumi yang ini semua. Jadi sebab tu cikgu jadi maksudnya tepatlah pada hari ini apa yang diterangkan, apa yang diberikan oleh Cikgu Samsul itu sangat tepat, dan sepatutnya kita sambutlah, insya-Allah. Jadi saya cuma menerangkan konsep-konsep itu supaya cikgu lebih faham lagi. Jadi bagaimana kita bertindak apabila murid memerlukan pemulihan pengayaan. Jadi memerlukan pada analisis, refleksi, maklum balas. Jadi kat sini cikgu, bila kita gunakan kaedah Padlet ni dalam PDPC cikgu boleh buat analisis cikgu. Bila macam Cikgu Samsul dia hantar tugasan-tugasan dan pelajar akan reply balik. Kita tengok, kita lihat, kita analyse macam mana status pelajar tu, so kita nampak dan apakah refleksinya. Contohnya macam mungkin kalau kita lihat pelajar ni mungkin perlukan bantuan dan sebagainya, dan so seterusnya kita punya feedback, maklum balas ialah apa seterusnya kan. Maksudnya mesti berlakunya follow up, follow through tindakan kita seterusnya. Hanya bila kita gunakan tool itu sebenarnya dia memang melakar sejarah dan membuka sejarah PDPC kita lebih kepada maksudnya secara holistik. Jadi terima kasih Cikgu Samsul kerana membuka kita punya minda dan ruang kita, membuka ruang sejarah di model dalam PDPC khususnya. Sebab tu ini juga sebahagian daripada kita punya kita nak membudayakan PLC tu insya-Allah, walaupun pada mulanya mungkin kita telah laksanakan benda ini, tapi bila kita jadikan dia sebagai satu momentum dan sebagai satu maksudnya sentiasa kita laksanakan dalam menjadi amalan kita dalam PDPC, maka itulah dia budaya, dan inilah sebenarnya yang akan kita budayakan. Jadi inilah kata-kata yang kita katakan sebenarnya semua segala-galanya bukan sejarah bukan segala-galanya, tapi sejarah segala-galanya bermula dengan sejarah. So kita bermula dengan sejarah pada hari ini cikgu. Jadi PLC ni dapat membantu, maksudnya kalau di sini macam saya dah fokus kepada fokus saya adalah pada 4 yang saya fokuskan. Jadi PLC ni, Professional Learning Community ni sebenarnya akan membantu transformasi sekolah. Maksudnya kat sini kita akan transform, kita akan buat transformasi, kita akan transformasikan, kita akan transform sekolah model mengikut acuan kita, mengikut acuan model Baling yang mana kat sini insya-Allah kita akan dibantu oleh think tank sekolah lah. Jadi khususnya kalau kita lihat dari sini adalah dari segi yang saya katakan, maksudnya kalau kita lihat apa dia punya judgement, apa dia punya indikator atau KPI-nya, apa yang berlaku peningkatan dalam kualiti guru. Jadi tahniahlah, sebab sebenarnya sebahagian usaha yang Cikgu Mail buat, Cikgu Samsul buat ni sebenarnya dalam usaha ke arah meningkatkan kualiti guru.
Jadi saya sebenarnya sangat berbangga, saya sangat berbangga dengan usaha cikgu yang sangat proaktif ini, dan saya harap semua guru-guru akan mengikut jejak cikgu ni lah, Cikgu Mail, Cikgu Samsul, Cikgu Karim, mengikut jejak mereka. Dan ini sebenarnya saya nampak gambaran lah, sudah terselah lah sejarah kualiti guru di sekolah model Baling. Begitu juga dengan kualiti pemimpin. Kualiti pemimpin kat sini kita adalah sebagai pemimpin, sebab bila kita Allah cipta dengan tanggungjawab. Allah cipta kita sebagai khalifah. Yang ini manusia saja yang sanggup untuk menerima kepimpinan ini, untuk menerima khalifah ini. Jadi inilah sebenarnya tugas kita cikgu-cikgu adalah sebagai pemimpin. Pemimpin pertama, pemimpin kepada diri kita, pemimpin kepada subordinat kita. Pemimpin kepada subordinat tu maksudnya kalau cikgu kepada pelajar-pelajar cikgu. Kalau dalam kalangan rakan-rakan, cikgu adalah pemimpin yang membantu pemimpin-pemimpin yang lain. Nah, itu adalah kualiti pemimpin yang sangat proaktif. Dia nampak sebenarnya bahawa kalau sesuatu itu kita tak mulakan dengan sejarah, maka sejarah tak mampu melakar, maksud saya tak mampu melakar sesuatu yang boleh kita banggakan. Jadi dan akhirnya ialah kemenjadian murid. Jadi kat situ. So hak pasal sejarah tu nanti saya akan terang yang lain lah, sebab itu adalah sebahagian kita punya kita punya trademark untuk sekolah model Baling. Yang ini adalah program-program telah dirancang, ada beberapa program yang sekarang kita sedang rancang. Jadi pertama kita dah rancang yang saya nak yang pertama ni iaitu tentang One Stop Center. Itu adalah one program yang kita dah laksana. Yang kedua ialah PAK21. Yang ketiga adalah program-program transformasi, dan antaranya ialah nanti adalah program yang kita akan ada History is our pride di sekolah model, begitu juga musola, dan banyak lagi lah sebenarnya yang kita akan buat ni, sebenarnya yang akan mengubah landscape sekolah model Baling. Jadi tahniahlah kepada cikgu yang sangat proaktif, sangat ke depan, sangat ada vision, nampaklah future tu, yang nampaklah yang future model Baling ni sebenarnya akan gemilang pada masa hadapan, insya-Allah. Saya yakin, tapi yang penting ada teamwork antara kita. Sebab tu saya kata kolaborasi. Sebab tu saya tekankan, turning point kita, fokus kita adalah kolaborasi. Sebab tu saya kata bila berlakunya kolaborasi antara unit-unit tu, jadi saya rasa sangat banggalah, insya-Allah, sebab kita sebenarnya tak boleh buat kerja seorang-seorang, cikgu. Kita kena secara berkolaborasi, kita kena buat kerja secara teamwork, cikgu. Okey, sekarang ni saya tentang the theme of cycle, tentang PLC. Yang ni saya sebenarnya akan terangkan cikgu tentang konsep-konsep, sebab application-nya nanti kita akan laksanakan secara macam mana teori-teori ni kita transform dalam bentuk amal, dalam bentuk amali. So teori sebenarnya memang tak sama dengan amal, cikgu. Sebenarnya medan teori ni, medan bercakap ni, medan kita kata teori lah, tak sama. Medan bercakap tak sama dengan medan beramal. Kena ingat tu, cikgu. Jadi tak apa, anyway pun apa yang kita yang kita buat pada hari ini adalah ke arah untuk kita mentransform setiap teori-teori yang kita dapatlah pada hari ini. Jadi kat sini untuk PLC, cikgu, saya sebenarnya akan banyak lah, saya just untuk ni. Saya sampai pukul berapa cikgu Samsul? Saya sampai pukul berapa? Pukul 4.15 boleh Puan? 4.15 dia, okey. Yang ni tak apa, nanti kita pergi untuk kita ni yang lain. Puan bagi ni jalur yang okay, main dia. Main Okay, so main tak apalah. So yang pertama kita kena fokus that the main important is kena using data. Kita kena guna data. Dan data-data ni kita kena kita kena guna data untuk kita laksana program, untuk kita bina program itu, untuk kita buat perancangan.
So ini maksudnya using data. Kemudian kita create a lesson plan and a common assessment. So kemudian strategis kita teachers instruct, kemudian using effective strategies from the team's focus meeting. Kalau kita tengok mesti fokus, strategi, assessment, respon. Kemudian kalau respon ni maksudnya tak seperti yang kita nak lagi, kita akan pusing balik kat sini, fokus balik, kita kena gunakan data pula. Jadi kat sini nanti dia sebenarnya perlu pada ni lah. Ni yang saya nanti akan terangkan ni, just saya untuk bagi secara ni. So yang itu secara ringkas jadi kat sini bila PLC di model baling ni, jadi perlu diamalkan, diberi penekanan. Jadi PLC ni akan dijalankan secara berperingkat oleh panitia khususnya mata pelajaran teras lah. Jadi apabila kita telah laksanakan transformasi di model ni, apabila transformasi model dilaksanakan, PLC akan digerakkan lebih sistematik lah, lebih meluas. Maksudnya kita akan merangkumi semua panitia. Kalau 14 lah panitia kita akan laksanakan. Jadi sebenarnya kita ke arah tu lah. Jadi ini kerangka PDCA kita, ini adalah kerangka PLC kita akan gunakan kerangka PDCA. Jadi untuk laksanakan PLC ini kerangkanya melalui PDCA, plan, do, act and check. So yang ni saya akan ni, so yang ni saya akan terang sebab secara ni lah Okey, secara ini kerangka dia, Okey, seterusnya banyaklah based on yang ni. Yang itulah so banyak ini antaranya ialah carta organisasi ni organisasi. Kita lihatlah ni so tak ada lagi lah gambar-gambar ni, orang-orang ni belum lagi lah Okey, so yang ini pun sebenarnya saya tak ni lagi lah, penyelaras setiausaha manusia sebelum lagi, saya belum ni. So ini peran operasi ni kat sini yang mula ni kita akan tubuh jawatan kuasa nanti insyaAllah lah jadi so bulan Ogos lah berjumpa dengan pasukan pemikir sekolah ni. Antaranya sebenarnya secara tak langsung lah sebab saya dah berjumpa dah pemikir-pemikir sekolah ni sebenarnya so antaranya cikgu yang buat pembentangan pada hari inilah antaranya lah Jadi untuk ni perancangan pelaksanaan pembangunan program PLC maksudnya pendedahan konsep PLC, ladap PLC pada hari inilah insyaAllah pada hari ini. So kemudian penyediaan jadual pelaksanaan PLC ni mengikut panitia bidang nanti insyaAllah Ogos September. Dan kat sini ini adalah pendedahan yang untuk menghasilkan satu aktiviti strategi PLC yang dirancang. Itu satunya yang kita buat ni sesi PDPC yang dijalankan ni. Kita buat pada hari inilah Ogos 21 bulan 8 2021. Kerana kita akan ada lagi buat ni lagi antaranya lah yang ni yang akan kita laksanakan. Yang ini sebenarnya kita ada kaitkan dengan yang kedua ni, yang kita kaitkan dengan untuk makluman cikgu, insyaAllah kita akan ada program khas pembangunan bengkel asas penerbitan video kreatif yang akan dilaksanakan pada 26 Ogos 2021 hingga 28 Ogos 2021, hari Khamis hingga Sabtu. Dan yang untuk sesi yang keempat tu kita akan laksanakan pada 4 bulan 9 di sini cikgu itu antaranya lah yang untuk makluman dan sebenarnya itu telah dipost di model khas dah dipost dalam tu. So itu antaranya. Okey, kemudian kalau kita lihat ini antaranya lah yang strategi-strategi yang akan kita laksanakan. Dan yang ini sebenarnya yang saya yang saya kaitkan, saya telah bagi penerangan kepada grup pengurusan tentang program kita PACM. PACM di mana PACM dari segi pemantauan kita akan melalui yang inilah learning walk oleh kumpulan admin. Okey, yang inilah insya-Allah yang kita akan ni. Okey, seterusnya ini adalah antara yang kita akan buatlah insya-Allah yang ni contohnya maksudnya pendedahan akan kita akan bagi kepada ini admin berapa orang kat sekolah model khas berapa cikgu Roy? Admin di model khas berapa? 8 9 Okey, 9 orang. Okey, 9 orang. So 9 orang lah. Okey. Okey, antaranya lah nanti saya akan briefing dekat pengurusan, tapi apapun saya nak brief dulu dekat cikgu-cikgu lah Okey, itu antaranya. Yang kedua, okey, seterusnya 2021 sorry. Yang ni tak apa, saya 2021. So
Ini alat kolaborasi ni, alat kolaborasi yang akan kita gunakan. Dan macam kita akan gunakan ni lah video kritik, kemudian kita akan buat peer coaching, learning walks, teacher sharing session, itu antaranya tu. Maknanya kita bukannya semua akan kita gunalah, so saya akan tengoklah dari segi keperluan di sekolah model baling. Sebab saya berharap supaya bila kita ingin melakar sejarah di sekolah model baling, maka ini adalah alat yang tepat lah. PLC adalah alat yang tepat untuk kita melakar sejarah. Kerana sejarah bukan segala-galanya, tapi segala-galanya bermula dengan sejarah segala-galanya bermula dengan sejarah. Dan insya-Allah nanti cikgu akan nampak lah mana model akan berubah wajah. Itulah sebenarnya kata perubahan sejarah. Perubahan sejarah tu sebenarnya dia akan mengubah kita, insya-Allah. Jadi yang inilah yang akan digunakan lesson study, peer coaching, teacher sharing session, learning walk dan video kritik, cikgu. Yang ini ni saya rasa okey kot sebab dah sampai situ lah. Ini antara yang strategi. So yang ini nanti saya akan terangkan. Dan sebenarnya yang itu insya-Allah cikgu saya akan Okey cikgu, yang ini saya akan pergi di sini cikgu. Di sini cikgu. Di sinilah cikgu. Yang cikgu di mana kita akan ini adalah roadmap kita. Yang ni saya akan fokus kepada 4 di sini. Empat mereka ni, 4 ni lah pemimpin berkesan, kualiti guru, pembelajaran bermakna, PIPKD dan bermulanya sejarah. Di sinilah bermulanya sejarah. Dan maksudnya mereka inilah yang akan bermula dengan mereka inilah yang akan melakar sejarah. Semualah maksudnya bila kata saya ke 4 komponen inilah yang akan melakar sejarah. Maknanya bukan kata semua tu maknanya semua tu segala-galanya bukan sejarah tapi segala-galanya bermula dengan sejarah. So kita akan bermula dengan unit-unit ini dan akhirnya ini adalah transformasi yang kita akan laksanakan di sini dan kita akan lahirkan inovasi-inovasi. Kemudian antaranya PIK21 adalah one komponen yang akan kita laksanakan di sekolah model baling, hub pelancongan dan one stop center, dan antaranya inovasi-inovasi nanti akan adalah beberapa macam contohnya macam sejarah kita akan ada sejarah bilik sejarah podi akan ada apa dia cikgu Samsul, rantaian masa sejarah jadi kat situ antara ini time turner tu lorong masa lorong masa puan. Lorong masa. Lorong masa. So semua segalanya lah dia akan bermula dengan semuanya akan bermula dengan sejarah. So yang itulah sebenarnya tagline kita dan akhirnya yang itulah yang inilah yang inilah yang akhirnya yang kita akan capai. Maksudnya di setiap sini ada perincian semua cikgu. Ini adalah secara ringkas lah, macam ini pun ada perincian dan semua ni ada perincian. Macam Cikgu Mail ni dah nampak dah ala tuju Cikgu Mail dan nampak dia pun dah proaktif ke depan dah bila dia telah melaksanakan inovasi one stop center jadi dah ke depan dah Cikgu Mail dengan fokus dia yang ni. Jadi alhamdulillah. Jadi saya berharap insya-Allah lah semua unit ni nanti akan ke depan dengan inovasi masing-masing insya-Allah. Jadi setakat itu sajalah sebab masa pun saya diberi sampai 4.15, ini pun dah lebih 2 minit. Nanti anyway kita akan berpasal lah macam Cikgu Samsul kata, kita akan laksanakan secara berpasal. Ini hanya secara konseptualnya saja tentang PLC yang ada hubungan dengan apa yang Cikgu Samsul berikan pada hari ini. Dan yang ini semuanya adalah saya kata tagline-nya ialah sejarah bukan segala-galanya tetapi segala-galanya bermula dengan sejarah. Jadi setakat itu saja saya serahkan semula kepada Cikgu Samsul lah Okey, sekian, terima kasih. Terima kasih Puan Zainah, Pengetua Sekolah Menengah Baling. Saya sejelas cikgu-cikgu pun dah dapat gambaran apa yang ingin dibawa oleh Puan Pengetua dan saya rasa seperti yang dikatakan, insyaAllah sebenarnya kita dah mempunyai leadership yang baik. Jadi insyaAllah kita
akan menuju kepada apa yang ingin kita capai lah. Cuma saya mengharapkanlah Puan Zarinah jangan segan-segan nak menegur lah jika ada kekurangan. Jadi kita saling mengisi lah Puan. Saya itu kadang-kadang kita tahu nak buat tapi kita tak tahu bagaimana cara nak melakukannya. Jadi dan di situlah saya rasa yang Puan masukkan leadership tu sangat diperlukan lah untuk membimbing dan juga sebagai mentor kepada guru-guru untuk kita melakukan yang kita target tadi lah. InsyaAllah saya rasa saya pun dah selesai pun saya setelah balikkanlah kat Cikgu Mae sebaku penyelaras untuk menutup majlis kita pada petang ini lah. Silakan Cikgu Mae. Terima kasih Cikgu Samsul. Mendengar Cikgu Samsul? Cikgu semua, sekejap lagi saya akan masukkan Google Form borang penilaian khusus kita ini. Mohon, alamak aku tu. Saya rasa tak ada apa pun daripada saya dan terima kasih kepada semua yang mengikuti. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.